Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Okey, pada minggu lepas kita dah belajar berkenaan dengan topik kekeluargaan. Okey, minggu ni kita akan masuk kepada bab seterusnya iaitu perhubungan. Okey, standard pembelajaran bagi topik kali ini yang pertama ialah menyatakan maksud tingkah laku antisosial, membincangkan kesan tingkah laku antisosial terhadap diri, keluarga dan juga masyarakat. Okey, yang terakhir ialah menjana idea cara menangani tingkah laku antisosial. Okey. Tingkah laku antisosial ni dia merupakan perkara yang amat membimbangkan sebab kebanyakan individu ataupun golongan yang terlibat adalah dalam kalangan remaja. Okey, hal ini akan lebih serius jika kita tidak ada usaha untuk membanterasnya. Okey, antara faktor penyumbang kepada tingkah laku antisosial ni ialah disebabkan oleh kecanggihan teknologi pada abad ke-21. Okey, teknologi ni bergantung kepada cara awak guna. Okey, macam mana awak guna, kalau ke arah yang bagus, ke arah yang positif, maka kesannya akan memberikan kesan yang baiklah kepada diri sendiri, begitu juga dengan sebaliknya. Okey, tingkah laku antisosial ni berlaku kerana peribadi murid itu sendiri yang dipengaruhi oleh pendidikan awal di rumah. Okey. Pembentukan kendiri seseorang dipengaruhi oleh didikan keluarga sejak kecil lagi. Okey, kat sini dia nak cakap tingkah laku antisosial ni sendiri mungkin di-develop daripada rumah. Okey. Keadaan di rumah dia macam mana? Okey. Dan kita dia akan terdedah dengan persekitaran. Kalau family yang jenis buat hal sendiri, buat hal masing-masing, jenis tak tegur kesalahan ataupun sebagainya, dia akan mempengaruhi kepada tingkah laku antisosial seseorang. Okey. Seterusnya ialah menurut Kamus Dewan edisi keempat, antisosial ni bermaksud sikap seseorang yang tak suka bergaul dengan orang lain serta bersifat individu. Okay, sikap mengasingkan diri daripada bergaul dengan orang lain dalam apa-apa juga keadaan, terutamanya ketika bersama dengan keluarga dan jiran, merupakan satu bentuk tingkah laku antisosial. Okay, dekat sini antisosial ni lebih mudah faham, jenis yang tak suka bergaul. Okay. Dia bukan pemalu, bukan ataupun penyegan. Jenis yang memang tak suka, memang kalau boleh tak suka nak bercampur dengan orang. Okey. Apakah jenis tingkah laku antisosial? Yang pertama ialah dia suka menyendiri. Okey. Bermaksud dia tidak gemar berkawan dan berjumpa dengan orang ramai dan dia suka buat hal sendirilah. Yang kedua ialah memberontak. Okey, golongan selalu memprotes segala arahan yang diberikan. Semua benda nak dipersoalkan. Kenapa kena buat? Kenapa kena ikut arahan? Kenapa disuruh? Macam tu. Okay, tidak gemar mematuhi peraturan. Ada je benda yang tak kena kan. Okay, yang ketiga ialah ego yang tinggi. Sentiasa merasakan dirinya lebih baik daripada orang lain. Okay, sering mempersoalkan keupayaan orang lain. Okay, ini golongan-golongan yang suka merendahkan orang lain lah. Dia akan rasa diri dia je yang bagus. Okey, yang keempat, sentiasa merasakan dirinya betul. Okey, selalunya orang-orang yang ada tingkah laku yang macam ni, dia selalu meletakkan kesalahan pada orang lain. Yang kedua, memandang rendah keupayaan orang lain. Dan yang terakhir ialah degil yang tidak terkawal. Okey, biasanya golongan macam ni dia cenderung kepada perbuatan vandalisme ataupun dia tidak suka bersosial. Okey. Contoh tingkah laku sosial yang baik. Okey, yang ni yang baik. Yang tadi tingkah laku yang negatif. Okey, kalau bagi tingkah laku sosial yang baik, yang pertama ialah bersosial, iaitu menjalinkan semangat setia kawan sesama rakan. Yang kedua, membantu rakan yang berada dalam kesusahan. Poin yang nombor 2, hormat menghormati dengan menunjukkan rasa hormat sesama manusia tanpa mengira peringkat umur. Yang kedua, menggunakan nada suara yang rendah apabila bercakap, tanda menghormati orang tersebut. Okay, ini kita boleh
boleh katakan sebagai common sense lah. Okey. Yang ketiga ialah rajin berusaha, belajar dengan tekun dan bersungguh-sungguh demi kejayaan. Menjadikan persaingan dalam pelajaran ni sesuatu yang positif. Okey. Yang keempat ialah muafakat, tolong-menolong dalam aktiviti kemasyarakatan. Dalam masa yang sama, aktiviti ini boleh memupuk semangat kerjasama dengan jiran-jiran. Seterusnya, kita ke kesan tingkah laku antisosial terhadap diri, keluarga dan juga masyarakat. Okey. Bagi poin yang pertama, iaitu kesan terhadap individu, remaja yang mempunyai masalah tingkah laku antisosial ni biasanya kurang bijak membahagikan masa antara pelajaran, keluarga dan rakan. Okey, mereka lebih suka melayari rangkaian media sosial dan tidak melakukan aktiviti bersama-sama rakan. Okey, sekarang ni famous pasal apa? Tournament e-sport kan. Okey, e-sport ni kita tahu memang dia dah jadi sebahagian dalam dunia sukan ni memang digalakkan untuk menceburkan diri, tetapi dia ada had-hadnya sebab terlalu lama awak spendkan masa dekat sesuatu game tu, dia akan efek dekat diri sendirilah. Awak mungkin akan hilang kawan ke ataupun kurang bercakap dengan orang lain. Okay, makin lama self esteem ataupun keyakinan diri makin hilang. Okay, awak mungkin akan perform dekat dalam e-sport tu, tapi dari segi pergaulan awak dia akan jadi terbatas lah. Okay, so untuk yang jenis nak menceburkan diri dalam bidang e-sport ni ataupun influencer, YouTuber ataupun sebagainya yang melibatkan media sosial ni, awak boleh untuk teruskan minat dalam bidang-bidang macam tu, tapi kena seimbangkan dengan dunia maya dan juga dunia realiti. Okey. Yang kedua ialah bagi keluarga, remaja yang antisosial selalunya dia tidak mempunyai hubungan yang rapat dengan ahli keluarga. Okay, mereka tidak suka bergaul mesra dan melakukan aktiviti bersama-sama keluarga. Okey. Biasanya family yang macam ni, family yang ada mak ayah yang sibuk cari duit, okey. Dia kurang meluangkan masa dengan anak-anak. Okey, kita sebagai anak-anak ni kita kena dah besar-besar kan, kita dah boleh fikir benda tu. So tak salah kalau kita cuba untuk adakan masa dengan family. Kita mintalah mak ayah luangkan masa sekejap dengan kita, check kita punya homework ke kalau mereka terlupa. Okey. Yang kedua ialah ahli keluarga juga tidak mengetahui masalah yang dihadapi kerana tiada komunikasi yang mesra. Okey, selalunya kalau family yang busy macam ni, everything yang daripada anak, ibu bapa akan anggap benda tu kurang penting ataupun tak perlu diberi perhatian. Selagi mana tak timbulnya masalah yang mendatangkan keburukan kepada mak ayah selalu akan fikir benda tu macam kehidupan kita ni kehidupan yang normal, macam biasa. Jadi kat situ dia cuma akan berkomunikasi bila ada masalah, ataupun biasanya kalau ada masalah pun komunikasi tu takkan orang kata tak akan berkesan lah, sebab biasanya kalau ada masalah, apa yang kita buat selalunya kita akan rasa marah dulu, baru selesaikan masalah yang timbul. Okey. Yang terakhir ialah bagi masyarakat, biasanya masyarakat akan memandang negatif terhadap remaja yang antisosial. Remaja yang antisosial ni tidak terlibat dengan aktiviti kemasyarakatan seperti majlis perkahwinan, gotong royong dan aktiviti keagamaan. Okay, keadaan ini akan mewujudkan masyarakat yang tidak ambil peduli dan masyarakat yang menyisihkan golongan ini. Okey. Seterusnya kita ke cara-cara untuk menangani tingkah laku antisosial. Yang pertama, bagi individu, awak boleh mendekatkan diri dengan hal-hal keagamaan, melibatkan diri dengan aktiviti yang bermanfaat seperti beriadah bersama-sama keluarga.
membuang sikap ego dan yang menguasai diri supaya dapat bergaul dengan kawan-kawan, keluarga dan masyarakat. Okay, ni biasalah kita remaja. Kalau semua remaja dah besar, dia akan rasa diri sendiri je betul. Diri sendiri je yang terpaling ada masalah. Okay. Yang terpaling rasa diri sendiri yang betul lah. Okay. Seterusnya ialah bagi keluarga mendidik anak-anak agar dapat mengimbangi aktiviti sosial dan aktiviti alam cyber. Yang kedua, ibu bapa perlu memberikan perhatian yang sewajarnya kepada anak-anak. Yang ketiga ialah menetapkan masa melayari internet dengan pengawasan ibu bapa. Okey, kat sini peranan ni dimainkan oleh dua pihak lah. Bagi pihak ibu bapa itu sendiri dan juga bagi pihak anak-anak. Okey, yang terakhir ialah masyarakat. Merancang dan melaksanakan aktiviti sosial seperti kem ibadah di kawasan pertempatan untuk mewujudkan masyarakat yang berkepribadian mulia. Okay, yang kedua, mengadakan aktiviti seperti gotong royong, sukan rakyat supaya masyarakat dapat bersama-sama mewujudkan perpaduan. Okay, mungkin kalau sekarang ni kem-kem ibadah ni dia kurang berkesan dijalankan. So, seiring masa ni kita kena fikirlah cara yang lebih sesuai. Okey. Okay, yang terakhir ialah merancang aktiviti bagi menangani tingkah laku antisosial. Berbagai pendekatan boleh dilakukan oleh individu, keluarga dan masyarakat dalam usaha menangani tingkah laku antisosial. Okay, yang pertama antara cadangan aktiviti yang boleh dilakukan ialah merancang tugasan harian secara sistematik. Okay, melibatkan diri dalam aktiviti riadah, meluangkan masa bersama-sama rakan di hujung minggu dan melibatkan diri dalam aktiviti kemasyarakatan. Okey, untuk tajuk ni ni kita dah habislah. Kita dah habis cover satu tajuk, satu subtopik. Okey, kesimpulan bagi topik ni okey. Tingkah laku antisosial ni macam cikgu cakap tadi, dia selalu berlaku dalam golongan remaja. Okey, biasanya golongan remaja ni golongan yang nak kata dah besar sangat pun belum besar lagi, nak kata budak lagi pun bukan juga. Okey, so biasanya awak dah boleh fikir apa yang betul, apa yang tak betul lah. Okey, tingkah laku antisosial ni boleh dielakkan kalau awak ada inisiatif diri sendiri. Boleh fikir apa yang patut buat, benda ni sesuai ke nak buat. Okey, kat sini awak boleh develop awak punya common sense sendiri. Masing-masing dah besar, masing-masing dah boleh buat keputusan sendiri. Okey, sekian saja untuk topik kali ni. Kita akan sambung pada kelas akan datang. Sekian, terima kasih.